Assalamualaikum. Hai, bertemu kembali kita di channel Cikgu Sherry untuk meneruskan sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Sherry. Jangan lupa subscribe dan like. Okey, kita teruskan ya pembelajaran kita hari ini dengan tema yang sama, iaitu tema 6, kelestarian alam. Unit 17, sumbangan kita. Tajuk kita hari ini ialah jagalah bumi kita, dan kemahiran yang akan kita gunakan ialah kemahiran membaca. Kita terus ke standard pembelajaran hari ini, iaitu 2.3.2, membaca dan mempersembahkan karya bukan sastra dan karya sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. 4 Roman, iaitu pantun. So, objektif pembelajaran kita pula ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat 1. Melafazkan 2 rangkap pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan yang kedua, murid dapat memahami maksud pantun. Seterusnya ialah kriteria kejayaan. Murid dianggap berjaya apabila dapat 1. Membaca pantun dengan betul dan memberikan maksud pantun tersebut. Okey, baiklah. Sekarang jika kamu dah bersedia, bolehlah buka buku teks jilid 2, buku teks Bahasa Melayu jilid 2, halaman 28. Jadi pada halaman ini terdapat 4 rangkap pantun yang perlu dibaca mengikut ataupun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Jadi sebelum itu, cikgu ingin terangkan sedikit tentang ciri-ciri sesebuah pantun yang perlu dan kamu wajib tahu. Jika kamu ingin membina pantun, mencipta pantun sendiri, kamu perlu mengikuti ataupun memahami dulu tentang ciri-ciri pantun. Okey, baik. Kita tengok yang pertama, ciri-cirinya. Pantun ialah karangan berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa indah. Okey, jika kita bina pantun, ayat yang kita gunakan tu mestilah bahasa yang indah, yang cantik-cantik, yang mempunyai maksud yang tersendiri. Yang kedua, sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna dari segi maknanya. Dan yang ketiga, setiap rangkap pantun terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pembayang dan bahagian maksud. Jika kita ingin membina sesebuah pantun, wajib ada pembayang dan juga maksud. Okey, kita lihat yang seterusnya. Bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan 2 adalah pembayang. Okey, jadi manakala yang baris ketiga dan keempat adalah merupakan maksud. Okey, tapi berlainan pula dengan pantun 2 kerat, iaitu jika pantun itu 2 kerat, baris pertama kita panggil dia sebagai pembayang dan baris yang kedua merupakan maksud. Okey, jadi rima atau bunyi, kan pantun di hujung tu dia ada bunyi ya. Bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar. Sejajar ni maksudnya sama. Okey, kemudian bagi pantun 2 kerat, rima akhir dalam bentuk A. Kalau pembayang A, maksud juga di hujungnya kena ada A. Maksudnya samalah. Kalau I lah, tak kisahlah apa pun, tetapi mestilah sama. Okey, kalau dia pantun itu 4 kerat pula, bagaimana rima akhirnya? Okey, kita lihat di sini. Bagi pantun yang 4 kerat, rima akhirnya berbentuk AB. Maksudnya baris pertama A, baris kedua B, baris ketiga dia kena A balik, dan baris keempat dia kena B balik. Okey, di sini ada contoh dia. Okey, untuk pantun 2 kerat, okey, kamu lihat di sini ada 2 contoh pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Okey, kita lihat pantun 2 kerat terlebih dahulu. Gendang gendut tali kecapi,
Kecapi I, huruf I yang merah tu I, waktu kita letakkan sebagai A lah. Kenyang perut, suka hati. Okey, kalau kita guna I di atas, bawah pun kena I. Kalau kita guna U di atas, bawah pun kena U. Okey, dan istilah tu kita panggil AA. Okey, seterusnya contoh pantun 4 kerat. Pulau Pandan jauh ke tengah. Dia ada H kat ujung tu, huruf merah tu sebagai A. Kita namakan dia sebagai A. Gunung Daik bercabang 3. Tadi H ni A kan. Jadi dia ada A dan dia B. Kemudian yang ke baris ketiga, hancur badan dikandung tanah. Tengok sama tak dengan baris pertama tadi, H kan. Budi yang baik dikenang juga. Sama dengan baris yang kedua. Jadi kita namakan istilah ini sebagai AB. Okey, baiklah, ciri-ciri pantun ini cikgu dapat dari sumber blog Cikgu Nazwandi. Jika kamu berkesempatan, bolehlah buka blog beliau untuk melihat banyak lagi contoh-contoh yang diberi ya. Okey, murid-murid sekalian, cikgu berharap kita dah bersedia ya untuk membaca pantun yang terdapat dalam buku teks masing-masing ya. Okey, baiklah. Kalau kamu lihat di sini, pantun ini berkisahkan tentang ataupun bertajuk tentang jagalah bumi kita. Kalau gambar pertama tu ada orang main kayak. Okey, kamu lihat dalam kotak kuning. Kamu dengar pantun yang ingin cikgu sampaikan dalam sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey. Pergi beriadah ke Ulu Kinta. Destinasi bercuti bersama rakan. Alam indah impian kita. Bersatu hati sama zahirkan. Okey, baiklah. Itu merupakan sebutan dengan betul dan intonasi yang sesuai cikgu gunakan untuk membaca rangkap yang pertama. Okey, kalau kamu lihat di bawah, cikgu sertakan terus maksud pantun tersebut ya. Okey, kita perlu bersatu hati untuk menzahirkan apa yang kita impikan, iaitu sudah tentu alam yang indah. Itu maksud pantun yang cikgu baca tadi. Okey, kita beralih pula ke pantun rangkap kedua. Kalau kamu lihat dalam gambar tu, ada orang berkelah di bawah pohon, di tepi pantai. Ada yang bermain air, mandi dan berjalan dan sebagainya. Jadi, pantun itu berbunyi sebegini. Dari Tanjung Jara ke Kemasik, mencari selasih tidaklah lama. Perlu dipelihara laut dan tasik. Airnya bersih digunakan semula. Ya. Okey, jadi maksud pantun ini ialah kita perlu memelihara kebersihan laut dan tasik supaya airnya dapat kita guna bersama-sama. Jadi dia buat dalam bentuk pantun supaya bahasanya lebih indah dan sopan lah untuk memberi peneguran ataupun amaran dalam bentuk pantun. Dia lebih halus sikit lah. Jadi orang tak terasa. Okey, jadi dia kita buat dalam bentuk pantun. Okey, itu fungsi dia lah. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat pantun yang berikutnya. Ada gambar orang sedang macam nak pergi memancing. Okey, kita tengok. Kita dengarkan dahulu bacaan pantun rangkap ini. Mengail ketuka di lubuk ikan, sengat disisih dengan segera. Pembakaran terbuka perlu dielakkan, udara bersih hidup sejahtera. Okey, pembakaran terbuka ni selalunya berlaku di hutan-hutan ya. Jadi maksud pantun ini, kita perlu mengelakkan pembakaran terbuka supaya udara tidak tercemar dan dapat hidup dengan aman. Kalau udara itu tercemar kerana pembakaran hutan, asap berkepul-kepul, akan terjadinya jerubu. Jadi sudah tentu udara kita akan tercemar dan kita hidup tak aman. Kita hidup asyik bau asap, sakit tekak dan sebagainya kan. Okey, jadi itu maksud kepada pantun yang tertera itu ya. Okey, baiklah. Ini
pantun yang terakhir dalam buku teks kamu. Dengar ya, cikgu baca. Berlayar abang menaiki lancang, tiba di pekan waktu malam. Hutan ditebang perlu dirancang untuk elakkan kemusnahan alam. Okey, kalau kamu lihat dia punya susunan rima tadi sama seperti cikgu cakap tadi. Okey, baris pertama kalau diakhiri dengan huruf G, baris ketiga pun kena huruf diakhiri dengan huruf G. Dia sama, rima dia sama. Jadi maksud pantun ini ialah kita perlu merancang setiap aktiviti penebangan hutan supaya tidak berlaku kerosakan alam ataupun kemusnahan alam. Kalau kita tebang pokok, mungkin boleh berlaku hakisan tanah, ya. Boleh jadi tanah runtuh, boleh jadi bencana alam. Okey, jadi itu maksud kepada pantun ini. Baiklah murid-murid, sekarang tugasan yang ingin cikgu berikan ialah di sini terdapat 2 tugasan, iaitu yang pertama, murid perlu menghantar rakaman audio ataupun suara 2 rangkap bacaan pantun kepada cikgu. Tadi cikgu dah baca 4 rangkap. Kamu boleh pilih mana-mana rangkap yang kamu suka. Hanya 2 rangkap. Kamu buat rakaman suara dan hantar kepada cikgu. Dan yang kedua, kamu perlu menyiapkan tugasan dalam buku aktiviti jilid 2 halaman 31, iaitu yang ini. Okey, buku ini. Aktiviti 2, isi tempat kosong dengan pantun yang sesuai. Di bawah ini pantun yang bertajuk Usaha Menjaga Hutan. Dia dah bagi pada awak 4 rangkap pantun dan 4 tempat kosong. Kamu baca pantun dari kumpulan-kumpulan yang terdapat di situ, iaitu kumpulan Suria dan kumpulan Samudra. Jadi kamu lihat apakah pantun yang sesuai. Jadi kamu boleh ambil dan isikan dalam tempat kosong yang disediakan. Cikgu rasa tak susah mana sebab dia dah beri pantun itu dan kamu hanya perlu menyalin semula dengan memilih pantun yang betul untuk diisikan di tempat kosong tersebut. Jadi murid-murid, cikgu berharap dengan penerangan tentang pantun itu tadi dapat sedikit sebanyak dapat membantu kamu untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang telah cikgu berikan. Jadi jangan lupa setelah siap hantar ya. Okey, sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe.